Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, panel pakar Falak Jakim, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izinnya dapat lagi bersama-sama kita pada hari ini untuk kita meneruskan program pengajian kuliah falak kitab Manzumatu Manazilil Qamar karangan Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. InsyaAllah pada hari ini kuliah akan diteruskan dengan kuliah pada hari ini adalah siri yang ke-13 siri yang ke-13 yang akan membicarakan manzilah yang ke-12 iaitu manzilah as-sarfah. Manzilah as-sarfah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah kita pada kali ini bolehlah memuat turun salinan PDF kitab ini dan juga salinan PDF nota yang telah pun disediakan oleh Tuan Guru kita Ustaz Haji Nafiah di pautan ataupun link yang telah disediakan di laman Facebook ataupun laman YouTube Jabatan Mufti Negeri Perak. Dan diingatkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan, bolehlah kemukakan soalan atau pertanyaan yang berkaitan dengan tajuk ini ataupun yang berkaitan dengan falak secara umumnya, bolehlah kemukakan di ruangan komen dan insya-Allah kita akan bacakanlah berdasarkan kesempatan masa yang ada dan juga kesesuaian insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak bagi meneruskan bacaan kitab Manzumatu Manazilil Qamar untuk siri yang kali ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa. Amma ba'. Terima kasih Ustaz Amri. Tak lupa juga kepada barisan pegawai dan warga kerja Jabatan Mufti Negeri Perak, Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pagi Selasa yang berbahagia ini dapat diteruskan lagi. Pengajian kitab Manzumah Manazilil Qamar karangan Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Alhamdulillah, pagi ini dapat diteruskan lagi untuk manzilah yang seterusnya, manzilah yang ke-12 iaitu as-sarfah. As-sarfah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita lihat dulu rangkap-rangkap syair, bait syair yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini Ibnu Hamad An-Nabhani berhubung kait tentang manzilah
as-sarfa. Wa sarfatun fadzaka najmun wahidu laisa lahu min haulihi mu'adidu. Wa sarfatun fadzaka najmun wahidu laisa lahu min haulihi mu'adidu. Dan manzilah sarfah, maka ia merupakan sebutir bintang yang satu. Inilah dia satu-satunya manzilah daripada 28 manzilah yang dibina oleh satu bintang. Manzilah sarfah dibina dengan sebutir bintang, juga disebut bintang sarfah. Sebab itu kalam syair mengemukakan kepada kita, laisa lahu min haulihi mu'adidu. Tiada di sekeliling manzilah sarfah ini bintang-bintang yang menyokongnya. Dia tidak ada bintang-bintang yang menyokongnya. Sama ada bintang sokongan itu daripada sebelah utara maupun daripada sebelah selatan. Daripada sebelah pihak Syamiyah maupun daripada sebelah pihak Yamaniyah. Baik, kita teruskan dengan melihat pula syarah daripada rangkap syair. Syarah yang dikemukakan oleh pengarang ini, Ibnu Hamad An-Nabahani. Qauluhu sarfatun bi fathi fadil muhammalah ma'a sukunir ra wa summiya sarfatun linsirafil harri inda tulu'ihi ma'al fajri minal masyriqi walan sirafil bardi idza gharaba ma'a syamsi fi awwalin wa huwa fi burji sumbulati. Artinya, merujuk kepada kalimah bit syair, rangkap syair, rujuk kepada kalimah sarfatun. Sarfah dengan baris atas pada huruf sad yang tidak bertitik, supaya kita tidak menyebut dengan huruf dad. Maka disebut dengan sarfah, baris atas, bukan baris depan, surfah, bukan baris bawah, sirfah, sarfah. Dan baris mati pada huruf ra, supaya kita tidak membaca sarafah, kita akan membaca sarfah. Dan dinamakan sarfah kerana beralihnya musim panas. Beralihnya musim panas ketika terbit manzilah as-sarfah di kaki langit timur waktu terbit fajar. Dengan kata lain, maka berubahlah cuaca dan musim. Selama ini cuacanya panas dan hangat, maka terbitnya bintang as-sarfah yang membina manzilah as-sarfah pada waktu fajar membuktikan berubah, bertukar, berpalinglah daripada cuaca panas yang hangat kepada cuaca yang nyaman. Apabila berada di negara-negara hemisfera utara, maka sahlah bermula musim luruh. Maka berakhirlah musim panas, bermulalah musim luruh. Daripada cuaca panas yang hangat kepada cuaca yang lebih nyaman. Dan kerana beralih musim sejuk, apabila terbenam manzilah as-sarfah di kaki langit barat, bersama-sama terbenam matahari. Baik. Merujuk kepada terbenam matahari. Kerana yang dijelaskan kepada kita
merujuk kepada terbit fajar. Terbit fajar apabila waktu terbit fajar, waktu itulah munculnya bintang as-sarfah yang membina manzilah as-sarfah sah, berubah daripada musim panas kepada musim sejuk, iaitu daripada cuaca panas hangat kepada cuaca yang lebih nyaman. Berbeza pula situasinya pada kaki langit barat. Kaki langit barat. Apabila matahari terbenam. Ya, matahari terbenam sahaja 1 jam selepas matahari terbenam. Gelap dan kita pun melihat ada sebutir bintang namanya bintang sarfah yang membina manzilah as-sarfah. Bintang itu pun nak terbenam juga di kaki langit barat. Sah akan berubah, beralih, berpaling daripada musim sejuk, dingin kepada musim panas. Sebab itu namanya sarfah. Maknanya dengan kita mengambil 2 iktibar. Iktibar pada kedudukan kaki langit timur, iktibar pada kedudukan kaki langit barat. Kaki langit timur, iktibar pada waktu terbit fajar. Iktibar kaki langit barat, iktibar pada waktu terbenam matahari. Pada waktu terbit fajar di kaki langit timur, muncul bintang as-sarfah yang membina manzilah as-sarfah. Sah, nak berubah, nak bertukar, nak beralih. Disebut berpaling daripada musim panas kepada musim sejuk. Berbeza apabila merujuk kepada kaki langit barat. Selepas terbenam matahari, 1 jam terbenam matahari, kelihatan bintang sarfah yang membina manzilah sarfah pun nak terbenam. Maka sebagai bukti perubahan, peralihan, juga disebut berpalinglah, bertukarlah daripada musim sejuk kepada musim panas. Baik, kita nyatakan lagi di sini manzilah as-sarfah berada pada buruj sumbulah. Buruj sumbulah maknanya seorang wanita. Kalam syarahnya lagi, qauluhu fadzaka najmun wahidu wahya kaukabun duriyun fihi nurun salihun wahya batnul asadi walaysa hauluha syai'un walaysa haulaha syai'un wahya muttasilatun bisarasifil asad wal makhba wa hadhihi suratuha. Artinya, merujuk kepada kalimah pada bait syair, rangkap syair fazaka najmun wahidu, iaitu manzilah as-sarfah merupakan sebutir bintang yang bercahaya, memiliki cahaya yang baik pada penglihatan mata. Manzilah as-sarfah terletak di bahagian perut singa, iaitu gugusan bintang-bintang yang dirupa bentukkan seperti seekor singa. Buruj Asad namanya. Dan tiada di sekelilingnya satu bintang pun. Tiada bintang sokongan. Sama ada bintang sokongan mengarah ke selatan ataupun bintang sokongan yang mengarah ke utara. Dia keseorangan. Itulah dia sarfah.
Manzilah As-Sarfah ini berhubung dengan bintang Sarasiful Asad. Apa itu Sarasiful Asad? Bintang yang terletak di bahagian rosok singa. Rosok singa ni merujuk kepada Buruj Al-Asad. Apabila dirupa bentukkan gugusan bintang-bintang itu berbentuk seperti seekor singa. Maka cuba cari ada sebutir bintang yang terletak pada bahagian rosok singa. Bintang inilah, Sarasiful Asad inilah yang satu-satunya bintang yang orang kata menemani bintang As-Sarfah. Walaupun dia tidak dikira sebagai penyokong kepada bintang As-Sarfah yang membina manzilah As-Sarfah, tapi dialah antara bintang yang merupakan paling dekat dan juga menjadi rujukan bintang As-Sarfah. Kalau nak cari kat mana bintang As-Sarfah tak jumpa, kita mungkin dapat jumpa dulu bintang Sarasiful Asad, iaitu bintang yang dirupa bentukkan seperti rosok seekor singa. Begitu juga bintang yang kali ini tak terang. Kalau Sarasiful Asad itu diterang, dia agak kurang terang, namanya bintang Al-Makhba. Al-Makhba. Ya. Bintang yang diselubungi. Dia Al-Makhba ni, dia tak terang tapi dia maknanya kita dapat lihat pada satu ketika dia juga mampu dilihat dengan mata kasar. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan untuk slide yang selanjutnya. Baik. Kalam syair yang selanjutnya. Fi saminil mizaniya sahi'ata bifajri faslin lil kharifi thabata. Fi saminil mizaniya sahi'ata bifajri faslin lil kharifi thabata. Manzilah As-Sarfah berada pada bintang yang ke-8 daripada Buruj Al-Mizan. Kenapa pula jauh sangat Buruj Al-Mizan? Wahal dia berada di Buruj Sumbulah. Kita akan nyatakan di sini ada gugusan bintang-bintang Buruj yang disebut Buruj yang Al-Kubra, major, dan ada Buruj yang As-Sughra, minor. Manzilah As-Sarfah berada pada bintang yang ke-8 di Buruj Al-Mizan pada waktu kokokkan ayam. Bila ayam berkokok? Apabila terbitnya fajar, ayam berkokok. Fajar bila ayam ni berkokok? 2 fajar. Fajar kazib pun dia berkokok dan fajar sadiq pun kokokkannya lebih kuat daripada fajar kazib. Pada waktu terbitnya fajar, detik permulaan musim luruh. Detik permulaan musim luruh. Maka perlu diketahui bagi negara-negara yang berada di hemisfere utara, kemunculan bintang As-Sarfah yang membina manzilah As-Sarfah ini. Kemunculan bintang As-Sarfah pada waktu fajar di kaki langit timur mengesahkan bermulalah musim luruh, berlalulah musim panas. Baik, kita lihat kalam syarah yang dikemukakan oleh pengarang ini, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani. Qauluhu fi saminil mizan ila akhiril bait. ويطلع معها من ناحية اليمن نجوم مصطفية متصلة بنجوم سراسيف يقال المعلق والخبأ. ويطلع معها أيضا نجوم البرجيس ويقال لها القاري. ومن جهة الشام نجوم مجتمعة يقال لها
ghaibatun wa tusamma sumbulatun wa ra'sul awa wa kaffa yadil athad wa huwa najmun munfaridun wal barjisu wa huwa namru aidan wal akharu min banatina aish. Baiklah, terjemahannya merujuk kepada kalam, perkataan, kalimah pada rangkap syair fi Saminil Mizan dan terbit bersama dengan Manzilah As-Sarfah daripada pihak negara Yaman, yakni arah ke selatan, oleh dua bintang yang terpilih. Dan kedua-dua bintang ini berhubung dengan Sarasiful Asad, iaitu rosok singa, bintang, sebutir bintang yang berada di bahagian rosok singa. Singa yang dimaksudkan di sini adalah Buruj Al-Asad, iaitu bintang Al-Mu'allaq, bintang yang bergantung, dan Haba, bintang Al-Haba. Terbit bersama-sama dengan bintang Manzilah As-Sarfah itu sebutir bintang Al-Barjis dan disebut juga bintang Al-Qari. Ya. Bintang ini bintang yang berada keluar sedikit daripada gugusan Al-Asad. Dan daripada pihak negara Syam, iaitu arah ke utara, iaitu bintang Ghaibah dan disebut juga bintang Sumbula dan bintang Ra'sul Awaq dan bintang tapak tangan bagi Asad, iaitu bintang yang bersendirian sebenarnya. Dan bintang Al-Barjis iaitu bintang yang juga disebut sebagai bintang harimau. Dan bintang-bintang yang lain pula adalah daripada bintang-bintang Banatun Aish yang lebih dikenali dengan nama Ad-Dabul Akbar, Ad-Dabul Asghar, iaitu beruang. Beruang kutub. Ada yang kecil besar, ada yang kecil yang telah kita sentiasa bahas. Kita dapati bahawa Banatun Aish ini, Ad-Dabul Akbar, Ad-Dabul Asghar ini sememangnya menjadi rujukan bintang arah utara dan bintang sokongan kepada semua bintang-bintang yang membina Manzilah. Boleh katakan semua bintang-bintang yang membina Manzilah menjadikan bahawa Banatun Aish, bintang yang juga disebut sebagai Ad-Dabul Akbar, Ad-Dabul Asghar, iaitu bintang yang dirupa bentukkan seperti beruang ni, beruang kutub ni. Sememangnya itulah bintang sokongan, memberi sokongan kepada kewujudan bintang-bintang yang membina Manzilah yang 28. Kerana kedudukannya itu di kutub arah utara. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Kalau kita perhatikan slide yang dipaparkan, Manzilah As-Sarfah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di awal musim luruh, iaitu pada tarikh 10 Oktober 2021 jam 5.50 pagi. Terbitnya fajar Sadiq di Pulau Pangkur, Perak. Jadi tempoh masa Manzilah As-Sarfah ini beroperasi, maknanya beroperasi, kita kata time frame dia 10 Oktober hinggalah 24 Oktober setiap tahun. 10 Oktober hinggalah
24 Oktober setiap tahun. Ya, kita dapati bahawa dia melebihi 13 hari. Ya, biasanya satu manzilah 13 malam. 13 malam, 13 hari. Tapi di sini boleh mencecah sehingga 15 malam, 15 hari, bukan ke lebih 2 hari, tidak. Kerana dia akan mentop up. Ada manzilah-manzilah yang lain tu, memanglah setiap manzilah ni puratanya 13 malam, 13 hari. Ataupun kita kata 13 hari, 13 malam. Itu tempoh masa beroperasi. Itu time frame dia. Ya. Pun begitu, ada juga manzilah ni yang apabila kita buat cerapan, dia sekadar 11 malam, 10 malam. Maka ada manzilah-manzilah yang lain yang top up, bahasa anak muda. Dia mengambil alih, menanggung kerja. Baru faham orang kerajaan. Menanggung kerja. Ya, mana-mana hari-hari yang tak dapat disempurnakan oleh manzilah-manzilah yang lain. Antaranya manzilah as-sarfah ini. Maknanya kalau kita kira dia 15 hari, 15 malam ni, dia beroperasi. Manakah purata 13 malam, 13 hari. Baik. Apabila kita perhatikan, ya, berdasarkan paparan yang ditunjukkan, tuan-tuan boleh buka perisian stellarium. Kalau kita perhatikan, pada tarikh 10 Oktober 2021 jam 5.55 pagi terbit fajar. Masuknya waktu subuh di Pulau Pangkur. Perhatikan dulu garis ufuk. Garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau. Baru kita perhatikan garis merah. Al-Khattul Kusuf. Garis membujur laluan terbit terbenam matahari. Maka apabila diperhatikan garis hijau, garis ufuk tu, ada sebutir bintang yang diletakkan tanda bulatan. Betul-betul di hujung ekor. Betul-betul di hujung ekor asad. Gugusan bintang-bintang yang dirupa bentukkan seekor singa. Buruj asad. Jadi bintang tu betul-betul berada di hujung ekor singa tu. Maka itulah dia bintang yang disebut Sarfah. Ilahnya satu-satunya bintang. Satu bintang yang membina satu manzilah. Berbeza. Ada, inilah dia. Yang kita selama ni, untuk seperti Zubra yang kita belajar minggu lalu. Zubra tu dia dua bintang. Dua bintang yang membina satu manzilah. Kali ini, bintang As-Sarfah ni satu bintang yang membina satu manzilah. Inilah dia bintangnya As-Sarfah, dan bintang As-Sarfah ni lah yang membina manzilah As-Sarfah. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan lagi. Terima kasih. Manzilah As-Sarfah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di awal musim nuruh, iaitu pada tanggal 10 Oktober 2021 jam 6.15 pagi. Kita ambil 20 minit selepas terbit fajar. Kalau terbit fajar 5.55, maka 20 minit kemudian ialah jam 6.15 pagi. Kenapa nak ambil 20 minit? Dalam masa 20 minit itulah barulah kelihatan cahaya fajar, disebut Nurus Sabah. Cahaya fajar yang halus, lagi nipis, sukar untuk dilihat. Kita perlu tunggu lagi 20 minit.
iaitu maknanya pada ketinggian 5 darjah. 1 darjah 4 minit, 4 kali 5, 20. Jadi pada ketinggian 5 darjah baru dapat melihat cahaya fajar tu. Maka begitulah jua nak mencerap bintang. Dan bintang yang kita nak cerap namanya bintang As-Sarfah yang membina manzilah As-Sarfah. Jadi kalau berdasarkan paparan perisian stellarium, beginilah kedudukannya, boleh dilihat. Maknanya pada jam 6.15 pagi, ketinggian bintang As-Sarfah ialah 6 darjah 26 minit. Alhamdulillah. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan lagi slide yang selanjutnya. Terima kasih. Secara global, kita perhatikan bintang As-Sarfah yang membina manzilah As-Sarfah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabhani, bintang As-Sarfah ini bersendirian. Tidak ada bintang sokongan dari sebelah utara Syamiyah dan tidak ada bintang sokongan daripada sebelah selatan Yamaniyah. Tak ada nampaknya. Tinggal lagi untuk kita kenal pasti, kiranya ada awan yang menghalang. Bintang As-Sarfah ni sebenarnya bintang yang terang, disebut oleh Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabhani, bintang yang terang. Dia lebih terang daripada bintang-bintang bagi manzilah sebelumnya. Manzilah sebelumnya adalah Az-Zuhrah yang ada 2 bintang ke atas ni. Tak boleh nak dibandingkan dari segi, walaupun maknanya dia sebutir bintang, tetapi sebutir bintang itu nilai cahayanya adalah gabungan daripada 2 bintang Az-Zuhrah. Az-Zuhrah pertama, Az-Zuhrah kedua. 2 bintang Az-Zuhrah tu kalau digabung sama dengan sebutir bintang As-Sarfah ini. Bintang As-Sarfah. Baik. Pun begitu, kiranya ada ghaib, as-sahab, as-suhub, awan. Awan yang melindungi tempat munculnya bintang As-Sarfah itulah ada awan pula. Sedikit awan tutup dia. Maka kita kena cari bintang yang berdekatan dengan dia, Sarasiful Asad, iaitu rosok. Bintang yang berada di bahagian rosok singa. Bintang yang berada di bahagian rosok singa, tak jelas kat sini. InsyaAllah ada kesempatan nanti kalau Jabatan Mufti Perak buat seminar, kita seminarkan khas untuk kita nak kenal pasti bintang-bintang yang berhubungan dan berkaitan, Sarasiful Asad. Dia bahagian rosok tu dan juga bahagian perut tu. Di situlah Sarasiful Asad merupakan bintang rujukan kepada bintang As-Sarfah ini. Baik. Sarfah tu maknanya bertukar. Pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran 2 musim. Maka sebagaimana yang saya nyatakan tadi, apabila kita melihat bintang Sarfah ini pada 2 kedudukan yang berbeza. Kedudukan yang pertama seperti ini. Kita melihat bintang Sarfah di ufuk kaki langit sebelah timur. Kaki langit sebelah timur. Maka bila pada waktu terbit fajar. Maka pada waktu terbit fajar, kemunculan bintang As-Sarfah di kaki langit timur
mengesahkan sarafa, berubah, beralih, bertukarnya daripada musim panas, hangat kepada musim yang lebih nyaman. Maka sah bagi negara-negara yang berada di hemisfer utara, kemunculan bintang As-Sarfah yang membina mazhab As-Sarfah ini, kemunculannya dinanti-nantikan, mengesahkan bahawa bermulalah musim luruk. Baik. Apabila melihat pula pada situasi yang berlawanan, tak dapat ditunjukkan di sini, iaitu di kaki langit barat di mana matahari terbenam. Sebaik sahaja matahari terbenam gelap, maka di kaki langit barat itu muncul bintang Sarfah yang membina manzilah As-Sarfah, maka ianya memberi isyarat Sarafah, beralih musim daripada musim sejuk beralih kepada musim panas. Maka istimewa namanya Sarfah kerana bintang ini menjadi rujukan dan sebagai bukti peralihan musim. Sama ada beralih musim panas kepada sejuk ataupun beralih musim sejuk kepada panas, kena perhatikan di mana dia muncul. Kemunculannya di kaki langit timur, begitu juga kemunculannya di kaki langit barat. Itu dia bintang yang dijadikan sebagai dalil penunjuk. Alhamdulillah. Baik. Dan kalau diperhatikan lagi, macam mana pun, walaupun dia bintang yang keseorangan, tapi untuk merujuk kepada kedudukan arah, maka tak dapat tidak apabila kita melihat bintang As-Sarfah, kita akan perhatikan bintang rujukan arah utara, bintang kutub, yang mana bintang kutub itu merupakan dalam satu gugusan Banatun Aish, gugusan Banatun Aish, iaitu bintang yang dirupa bentukkan usungan mayat yang diusung oleh 4 orang anak perempuan, ataupun bintang kutub itu merupakan gugusan bintang-bintang yang ditasyakul dan ditasawurkan seperti Ad-Dabul Asghar, iaitu beruang kecil, anak beruang yang berada di kutub, beruang kutub. Macam mana kutub, macam itulah beruang. Beruang kutub ini akan berubah. Dia punya, kita kata, bulu dia. Musim sejuk, yang terlalu sejuk, amat dingin, bulu dia akan berubah berwarna putih. Jadi istimewa beruang kutub. Apapun dia boleh hidup dalam apa situasi keadaan, dan diabadikan pula Ad-Dabul Akbar, Ad-Dabul Asghar itu sebagai bintang rujukan yang dulu lebih dikenali dengan nama Banatun Aish. Sama ada Ad-Dabul Akbar, beruang besar itu pun Banatun Aish untuk yang besar. Ad-Dabul Asghar, beruang kecil pun merupakan Banatun Aish yang kecil. Nak nyatakan di sini, walaupun bintang As-Sarfah itu bersendirian, one man show, dia bersendirian, munfarid, tapi dia tetap menjadi rujukan. Apa ni? Maknanya bintang ini boleh dirujuk dengan bintang rujukan arah utara, bintang kutub. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan
Slide yang selanjutnya. Setiap hari manzilah as-sarfah akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Sebagai contoh, pada tarikh 10 Oktober 2021, jam 5.50 pagi terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Ya, pada ketika itu bintang as-sarfah pada ketinggian 1 darjah 36 minit. 1 darjah setengah. Ya. Keesokan harinya, jam yang sama, kedudukan yang sama Pulau Pangkor, yakni 11 Oktober 2021, jam 5.55 minit pagi. Ya, bintang as-sarfah apabila dicerap berada pada ketinggian 2 darjah 30 minit. Mengesahkan bahawa setiap hari bintang as-sarfah akan berganjak 1 darjah. Maka 30 hari, 30 darjah. Itu yang nak disahkan. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Berakhir manzilah as-sarfah dengan terbitnya bintang al-awak, yang mana bintang al-awak ini juga menjadi rujukan kepada manzilah al-awak. Tapi beza, bintang al-awak ni dia bukan keseorangan. Dia bukan keseorangan. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah al-awak. Berakhir manzilah as-sarfah dengan terbit bintang al-awak di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Bila? Pada tarikh 25 Oktober. 25 Oktober 2021 jam 5.52 minit pagi terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Kalau kita perhatikan 5.52, 5.53 tu. Di sini saya tunjukkan 5.53 minit pagi. Bolehlah tu. Ya. 5.53 minit pagi pada 25 Oktober. Kalau kita perhatikan di garisan hijau, garisan ufuk, garisan hijau dan betul-betul dengan garisan membujur hatul istiwa berwarna biru dan berdekatan dengan kita kata mata angin asyarku timur. Cuba tuan-tuan perhatikan ada sebutir bintang yang ditandakan dengan bulatan di dalam gugusan sumbulah. Sumbulah wanita, rupa bentuk bintang yang digambarkan seperti seorang wanita tu. Maka perhatikan dekat situ. Berdekatan dengan timur tepat di atas sedikit daripada garisan ufuk hijau tu ada sebutir bintang yang saya tandakan. Itulah dia bintang yang disebut bintang al-awak. Adalah salah satu daripada bintang yang membina manzilah al-awak yang terbit pada 25 Oktober. Jam 5.52 dah terbit dah. Pada jam 5.53, seminit kemudian, dia dah berada pada ketinggian 1 darjah 31 minit. Kalau pada jam 5.53 tu, dia 1 darjah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini dia. Terbitnya bintang al-awak yang membina manzilah al-awak mengesahkan bahawa tamatlah time frame, waktu operasinya bintang as-sarfah, maka bertukar baton, beralih tangan kepada manzilah al-awak. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Alhamdulillah. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah as-sarfah. Kita perhatikan pada tarikh 2 November. Pada tarikh 2 November 2021. Tarikh 2 November 2021. Jam 5.35 minit pagi. Jam 5.35 minit pagi. Cuba perhatikan tu, ada al-qamar di atas
daripada garisan ufuk berwarna hijau berdekatan dengan garisan berwarna membujur garisan khatulistiwa, begitu juga garisan khatul kusuf. Dekat situ saya tandakan tanda 4 penanda merah. Al-Qamar. Al-Qamar. Al-Qamar, bulan tu berada dekat mata gugusan Sumbulah. Al-Qamar. Maka Al-Qamar itu, bulan tu, dia sebenarnya berada pada kedudukan manzilah as-sarfa. Terbit, terbenam bulan berlatar belakangkan bintang as-sarfa. Manzilah as-sarfa. Maka disebut bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah as-sarfa. Itu intipati yang perlu kita ketahui. Kenapa wujudnya manzilah al-qamar, kerana itulah dia kedudukan laluan terbit terbenamnya bulan, dan itulah dia hentian bulan. Ya, bulan akan berada di hentian yang Allah Ta'ala tentukan. Salah satu daripada hentian bulan, stesen bagi bulan yang kita bahas sekarang ni adalah manzilah as-sarfa. Manzilah as-sarfa yang dibina oleh sebutir bintang namanya bintang as-sarfa, maka ianya merupakan salah satu daripada stesen bagi bulan, hentian bulan. Wallahu a'lam bisawab. Maka saya kembalikan kepada pengacara majlis Ustaz Amri, kiranya ada 1-2 soalan yang boleh dikemukakan dan diketengahkan. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf tak buka mic tadi. Alhamdulillah, jazakallah khair kasiro diucapkan kepada Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak di atas penerangan ya ataupun syarahan yang sangat mendalam sebentar tadi berkaitan dengan manzilah as-sarfah. Jadi setakat ni kalau kita tengok pada ruangan komen ni, setakat ni belum ada lagi soalan-soalan lah. Cuma Ustaz, kalau boleh lah sedikitlah pertanyaan anak saya tak pasti adakah ia berkaitan dengan manzilah as-sarfah ni ataupun tidak. Cuma kalau kita tengok sekarang ni dekat langit, kita boleh lihat ada fenomena, ada tiga planet iaitu Venus, Saturn dan juga Jupiter ataupun Zuhrah, Zuhal dan juga Mushtari berada dalam keadaan yang dekat lah, dan kita boleh lihatlah cahayanya. Jadi kot lah mungkin sekiranya ada tak nas-nas ataupun pandangan-pandangan ulama yang berkaitan dengan itu, ataupun apa yang boleh diambil iktibar ataupun kesan-kesan fenomena tersebutlah yang kita tak nampak, yang boleh kita ambil iktibar lah daripada itu, kalau ada lah sikit Ustaz. Maknanya Ustaz Amri cuba nak ketengahkan, iaitu maknanya apa yang kita lihat, maknanya adanya planet Al-Kawakib. Planet-planet ini nampaknya boleh kita dapati pada malam-malam yang dimaksudkan, seperti malam ini. Kan kita boleh jumpa
bumi pula. Apabila planet ni maknanya dia kita kata sederet, kita akan perhatikan bahawa planet ini dia berada pada laluan yang sama. Iaitu kita akan lihat planet ini berada pada laluan yang sama. Iaitu Khatul Kusufiyah. Khatul Kusufiyah. Ecliptic line. Ecliptic line. Dengan kata lain, maknanya kita perhatikan bahawa ada 3 planet. Ketiga-tiga planet ini dia berada pada laluan yang sama. Iaitu ecliptic line. Dia berada pada laluan yang sama dan berada dalam kelompok yang sama. Kelompok apa? Kelompok buruj. Jadi di situlah laluan terbit terbenam matahari, di situlah laluan terbit terbenam bulan, di situlah juga laluan terbit terbenamnya planet. Dengan kata lain, terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj. Terbit terbenam bulan berlatar belakangkan manzilah. Ya. Dan manzilah itu sebenarnya daripada buruj juga. Terbit terbenamnya matahari berlatar belakangkan buruj. Terbit terbenamnya bulan berlatarkan manzilah. Terbit terbenamnya planet berlatar belakangkan apa? Berlatar belakangkan buruj dan manzilah. Buruj dan manzilah. Maka ialah apa yang kita boleh tahu? Terbit terbenamnya matahari berlatar belakangkan buruj. Buruj ada nilai musim. Terbit terbenamnya bulan berlatar belakangkan manzilah. Manzilah ada apa? Adanya cuaca. Musim bersifat bulanan. Cuaca bersifat harian. Cuaca perubahan harian. Musim perubahan bulanan. Planet percantuman. Digabungkan antara perubahan harian dengan perubahan bulanan. Harian dengan bulan dicantum jadi apa? Jadi minggu. Minggu. Ni minggu apa? Minggu sesuai kenal. Minggu apa? Minggu Palak. Bahas panjang. Cuba, ialah apabila dah tiga planet tu dalam garisan yang sama, pada garisan yang sama, dalam kelompok yang sama, ada nilai. Kerana di situlah akan digabungkan sekali manzilah dan buruj. Maka ada nilai yang perlu kita ketahui. Apabila dua nilai harian manzilah, nilai bulanan buruj. Harian dan bulanan digabungkan jadi mingguan. Minggu. Kalau sebut minggu ni dia akan berulang 7 hari. Kalau kita puasa, Ustaz Amri, kita puasa Ramadan. Selesai puasa Ramadan, kita menyambut hari raya sehari. Aidilfitri. Esok kita dah disunatkan puasa 6 hari, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ya, nilai 6 hari itu, Ustaz Amri. Kenapa tak puasa 5 hari, Ustaz Amri? Kenapa tak puasa 3 hari? Simple lah 3 hari. Mudah kan? Awak nak beraya lagi lah PKP. Yelah, kenapa mesti 6 hari? Kerana 6 hari itu campur dengan sehari 7. Nilai puasa 6 tu. Tak apa. Itu nanti ulama boleh bahas lah. Tak kisah. Saya nak nyatakan nilai 7 hari itu. Seminggu. Kita hanya maknanya diberi hadiah istimewa kita. Aidilfitri itu sehari. Haram berpuasa pada hari itu, Aidilfitri. Tapi esoknya dah sunat untuk berpuasa. Baik.
maka kita akan lihat penganut agama Kristian, mereka akan menyambut maknanya Christmas 25 Disember. 25 Disember. 25 Disember. Kenapa dia mesti tetapkan 25 Disember? Kerana dia nak pastikan bahawa dia akan menyambut hari raya pada ketujuh hari. Dia nak menyambut hari raya itu pada ketujuh hari. Kerana selesai 7 hari itu, Happy New Year. Bermulanya tahun baru. Bermula tahun baru. Ya, 25 Disember tu katanya hari Ahad. Jadi 26 Disember tu sebenarnya dia akan hari raya. Dia nak merasai raya tu pada semua hari. Bukan pada hari Ahad tu je. Contohlah. Contohlah. Dia nak merasai raya tu pada kesemua hari. Bukan hari Ahad aja. Dia nak rasa juga nilai raya tu juga pada hari-hari yang lain. Kalau kita lihat dekat sini lah, 25 Disember ni adalah hari Sabtu. Okey, hari Sabtu. Dia nak juga raya tu rasa hari lain. Hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Maka hari Jumaat 31 Disember. Oleh itu, cukup dia dah merasai semua raya. Dia dah merasai raya pada semua hari yang 7. Kerana dimulakan raya 25. Dia mula raya 25 tu, iaitu hari Sabtu. Tapi dia nak, kalau boleh, dia merasai raya tu pada ketujuh hari. Maka dia dah rasa hari raya pada hari Sabtu, dia nak rasa raya pada hari selanjutnya. Bukan Sabtu je. Dia nak rasa pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 31 Disember hari Jumaat. Selesai hari Sabtu 1 Januari. New Year. Maka disebut Happy New Year. Tak faham tak apa? Biar tak faham. Senang. Kerana kita nak jelaskan apa nilai minggu. Apa nilai minggu. Kalau nilai hari ini perubahan cuaca. Nilai bulan ni perubahan musim. Minggu tu apa? Penghulu hari dalam seminggu. Hari Jumaat. Penghulu hari dalam setahun. Hari Arafah. Jadi mungkin orang akan tanya lain, jawab lain. Tak. Ini bagi jawapan, bagi rangka jawapan. Rangka jawapan dia tu. Yelah, kalau terus bagi jawapan, nanti dia tak percaya pula. Sudahlah, Ustaz ni ngarut. Yelah, begitu. Cuma kita nak jelaskan nilai tu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau kita tengok kat ruangan komen ni, tiba-tiba banyak pula soalan ni. Tapi kita raikanlah insyaAllah satu ataupun dua soalan. Satu okey. Soalan daripada Tuan Mahruz Zaman, Abang Man kita ni. Katanya, Ustaz, kejadian letusan gunung berapi Semeru di Indonesia pada 5 Disember. Ada tak tanda-tanda dari alam? Yalah, kalau tanda-tanda dari alam, maknanya hingga kini kan, ahli sains cuba menggunakan pelbagai peralatan peranti untuk mengenal pasti detik letusan. Ahli sains gunakan macam-macam. Kalau di Indonesia, mereka dah buat satu jabatan. Daripada satu kementerian, wujudkan satu jabatan. Jabatan Gunung Berapi. Kalau ada jabatan kat situ tu ada pengarah, Amri. Bila ada pengarah tu nak kasih gaji jusasi tau, Amri. Bila ada pengarah,
Ada timbalan pengarah, ada ketua penolong pengarah, ada penolong pengarah. Macam kau apa je. Kan? Contohlah. Jadi bayangkan dekat Indonesia ni sampai diwujudkan satu jabatan. Kementerian tu dah besar. Diwujudkan satu jabatan khas. Bukan jabatan Kementerian Islam Malaysia. Jabatan gunung berapi. Maknanya peri penting ni gunung berapi ni. Manfaatnya. Letus-letuslah. Lepas letus mereka akan balik semula. Mereka gembira dengan gunung berapi. Kerana gunung berapi telah membela nasib mereka. Terkorban lah. Tapi yang tak terkorban lebih ramai. Lebih ramai yang tak terkorban daripada yang terkorban. Yang terkorban tu ialah terkorbankan syahid akhirat lah mudah-mudahan. Ya. Tapi yang tak terkorban lebih ramai yang tidak terkorban. Habis yang terkorban itu mengorbankan untuk yang tidak terkorban. Tak faham lagi. Bagus. Kau tak faham. Jadi lebih ramai yang tak terkorban. Yang tak terkorban ni yang gembira dengan letusan gunung berapi. Gembira tu. Selepas ini subur Indon. Subur. Dia tak takut macam Malaysia harga ayam naik, harga sayur naik. Dia tak takut. Lepas ni dia akan tanam kentang. Saya cukup rasa saya nak selera. Lepas ni kita beli kentang daripada Indonesia. Kita beli padi humi daripada Indonesia. Maka ditubuhkan jabatan untuk mereka lebih mengetahui tentang detik-detik letusan. Rupa-rupanya tak ada alat lah nak tahu macam mana detik letusan. Alat untuk mengesan. Mengesan dia punya impact dia ada. Gegaran dia ada. Tapi nak tahu bila dia meletup, bila dia mengeluarkan laharnya, tak ada alat. Apabila tak ada alat, maka takkan tak ada tanda-tanda. Tuan Haji Mahrul Zaman tanya. Habis instant kau buat apa? Dah marah pula. Malaysia dia tak ada jabatan gunung berapi kan. Jadi adalah beberapa tokoh-tokoh gunung berapi di Indonesia yang berhubung dengan saya, yang bermuzakarah dengan saya. Saya menyatakan bahawa seperti kita ni sakit kan. Tanda-tanda sakit tu kan kita boleh tahu tanda-tanda sakit. Jadi dia lebih kepada usia. Jadi tak dapat tidak gunung berapi ni kita kena tahulah usia umur dia. Dah Mahrul Zaman tanya, kita kena tahu usia umur dia. Bila dah tahu usia umur dia, kita kena tahulah rupa bentuk dia. Bentuk dia tu macam mana. Bentuk dia, saiz dia. Itu ada belajar gunung. Perkara ni telah dibahaskan oleh Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari, pada kita kata Imam Az-Zamakhsyari ni tahun 500 Hijrah kan. Maknanya dah wafat sekitar 900 tahun yang lalu. Imam Az-Zamakhsyari ni selain daripada tafsir Al-Kasyaf, dan dia juga tokoh ulama yang kadang-kadang lebih sangat pada teori, menyebabkan dia kadang-kadang adalah beberapa kes dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Kerana teori punya pasal dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari ada buat tentang perihal al-hal dan al-ma'al gunung berapi. Bila kita kenal pasti Imam Az-Zamakhsyari kemukakan berhubung tentang usia umur gunung. Yang penting kena tahu usia umur gunung tu dan di kluster apa? Klasifikasi. Bukan coronavirus saja ada kluster. Gunung berapi pun ada kluster dia. Maknanya saiz dia begini. Tapak kalau tapak dia besar begini, ketinggian dia begini, usia dia begini, maka dia ada kita kata tabiat dia. Dia akan meletus berapa tahun sekali. Seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud tu asalnya adalah gunung berapi. Seperti Gunung Harrah dekat Madinah. Gunung La'abah di Madinah. Itu semua gunung berapi.
Tapi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab atas keselamatan Madinah, maka ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar sanggup panjat. Sayyidina Umar panjat bukan nak pacak Jalur Gemilang untuk dapat pingat Datuk Seri, tak ada. Sayyidina Umar panjat gunung Harrah dan gunung La'abah tu untuk, kita pun tak pengetahuan tak macam mana. Sayyidina Umar berjaya MOU dengan gunung Harrah, gunung La'abah, sampai sekarang tak keluar lawanya lagi. Maka dari satu segi ada kepentingan ummah kat situ, senang orang nak pergi nak mengerjakan, orang kata nak ziarah. Satu segi lagi Madinah kehilangan sumber lah. Kehilangan sumber. Sumber. Alhamdulillah. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Dengan kata lain, ilmu falak sebenarnya boleh diguna pakai untuk menyediakan jadual letusan gunung berapi. Boleh. Tapi itu bukan semestinya kita hanya boleh buat ramalan. Ramalan bila dia aktif, keluarkan debu. Ramalan bila dia meletus. Berdasarkan kita kata ulangan. Peristiwa yang berulang-ulang. Yang disebut haul ataupun aid. Kalau aid, ulangan yang menggembirakan. Haul, ulangan yang menduka cita. Wallahu a'lam bisawab. Jumpa lagi minggu hadapan. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan kathira diucapkan kepada Tuan Guru kita Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak di atas jawapan kepada soalan-soalan yang telah ditanya, dan juga di atas sesi bacaan kitab kita lah pada pagi ini. Dengan ini saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar yang sudi bersama kita pada pagi ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang akan mengikuti sesi rakaman video kuliah ini pada masa selepas ini, insya-Allah. Terima kasih kepada semua, dan mohon maaf jugalah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada bertanya soalan tapi kita tidak dapat santuni di atas kekangan masa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa dan hari yang sama, insyaAllah pada minggu hadapan. Terima kasih kepada semua yang komen, Abang Man, Ustaz Razlan kita ada, Bahar Idris, Ustaz Faizal pun ada ni. InsyaAllah minggu depan Ustaz Faizal ambil alih balik lah sebagai moderator, insyaAllah. Kurang-kurangnya rambut dia tak gugur hari ni. Kalau tak gugur lagi rambut. Okey, Alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khair kepada Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Kita doakan semoga Tuan Guru sentiasa berada dalam keadaan kesihatan yang baik, supaya dapat meneruskan lagi lah kita punya pengajian ini pada minggu-minggu yang akan datang. Sekali lagi mohon juga tuan-tuan dan puan-puan sudilah like dan share video rakaman video kuliah ini. Moga-moga ilmu yang telah disampaikan oleh Tuan Guru dapat tersebar dengan meluasnya dan dapat diambil manfaat oleh seluruh masyarakat Islam, khususnya di negara kita ini. Sekian dahulu daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi di minggu hadapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.